Isa kesian. Kesian kat diri sendirilah. Tuan ni kesian kat saya buat apa? Tuan ni kesian kat diri sendiri, itu lebih baiklah. Kita kena kesian kat diri kita sendiri. Betul tak? Kesian kat saya untuk apa? Saya memang rakyat biasa pun. Jadi tak ada masalah apa pun. Cuma hari ni ramai yang terkejutlah sebab Muafakat Nasional dah terima Parti Bersatu. Kita rakyat dah AKUMB dah menyampaikan hasrat kita yang tidak bersetuju dengan Parti Bersatu. Tapi kita ni rakyat biasa, bukan yang luar biasa. Jadi yang biasa ni kebiasaannya dia orang tak ambil pedulilah. Sebab kita ni rakyat yang bagi mereka mungkin tak penting, kita tak penting sangat. Mereka lebih hebat. Betul lah, kita rakyat ni cakap semburit haram pun dia orang tak mau dengar kan. Jadi kita nak buat macam mana kan. Jadi dah terima tu. Cuma pendirian kita tetaplah. Kita kata semburit tu haram. Dan bersatu tu bukanlah akan menyatukan rakyat, tapi akan menyebabkan perpecahan kepada penyatuan rakyat. Itu tak apalah. Kita tunggu dan lihatlah. Orang kata kalau kail panjang senyekal, lautan dalam jangan diduga. Tak apalah. Mereka dah minat sangat nak angkat kunyit hidup. Nak buat macam mana kan? Kita tak mau kunyit hidup tu jadi pemimpin utama dalam negara kita. Itu je. Tapi dia orang nak juga. Jadi kita nak buat macam mana? Kita dah beritahu, tapi kita ni rakyat biasa tuan-tuan. Mana ada orang nak ambil peduli rintihan kita, suara kita? Tidak. Kita tak boleh bagi jawatan, tak boleh bagi kesenangan kepada segintir daripada mereka itu. Tapi kunyit hidup tu boleh bagi jawatan, boleh bagi kesenangan, boleh janji perkara-perkara yang mereka suka. Kita tak boleh bagi apa. Tapi tak apalah. Perjuangan ni masih panjang. Masa akan menentukan sama ada percaturan mereka itu tepat atau percaturan mereka itu akan menyebabkan keretakan yang teruk dalam penyatuan ummah. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Waalaikumsalam Tuan Zulkifli Abdullah. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Ya, ni soalan ni. Kak Yah, rakyat hakim di peti undi. Memanglah kita ni rakyat hakim di peti undi, tapi kita ni AKUMB rakyat biasa. Tidak, kita apa sangat tidak. Tapi tak apa tuan-tuan. Tak apa. Masa akan menentukan sama ada percaturan mereka ini menerima bersatu ni bawa kebaikan atau akan bawa masalah yang banyak kepada perjuangan Muafakat Nasional. Dia punya ending nanti masa pembahagian kerusi nanti. Kita nanti tengoklah. Pakat-pakat duk bergaduh nanti. Kita pakat tengok penyudah nanti. Sebab ada banyak kerusi-kerusi yang bertindih. Masa tu tengoklah. Kita dah besar dah. Dia orang nak buat juga, dia orang buat. Betul tak? Okey tuan-tuan. Teruskan perkongsian. Ya, Yunus Wan Zainan sedih berjaya juga BBM ni racun MN. Biasalah tuan. Bersatu tu parti tu tak kuat mana pun. Dia tak ada AKUMB pun. Tapi yang menyebabkan dia tu berpengaruh disebabkan Menteri dari Bersatu, kepimpinan utama daripada Bersatu. Jadi kebiasaannya bila jawatan mereka dalam kerajaan tu besar, maka faham-fahamlah. Tidak. Pemimpin kita pun tidak nak buat macam mana kan? Sabar no. Sabar. Ya Tuan Dikman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar saudara dan saudari rakyat Malaysia yang kita kasihi.
Saya Ismi Rakyat daripada Lumut Perak Darridwan. Okey, kita live macam biasa. Sekarang banyak live ya, banyak live. Di sana sini ada live, ada ceramah perdana, tapi tak apa, kita live juga. Kan? Kita live juga. Dan tajuk kita malam ni nak beritahu tuan-tuan, Muafakat Nasional telah menerima bersatu. Jadi yang ni kalau Perikatan Nasional, Muafakat Nasional tu kira sama lah. Kira sama lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sama ialah walaupun UMNO Barisan Nasional, UMNO tak masuk Perikatan Nasional, tapi bila bersatu dijemput masuk ke Muafakat Nasional, jadi cerita dia sama tuan-tuan. Nak sebut Kerajaan Perikatan Nasional pun boleh, nak sebut Kerajaan Muafakat Nasional pun boleh, tapi tak boleh sebut Kerajaan Barisan Nasional. Tak boleh sebut Kerajaan Barisan Nasional. Ini cerita tuan-tuan. Jadi benda ini permulaan tu pemimpin kita dia nak bincang dulu berkenaan jemputan mereka ke bersatu tu. Tup-tap hari ni Tan Sri Anwar Musa dah keluarkan kenyataan media yang UMNO menerima bersatu ke dalam Muafakat Nasional. Jadi benda ni satu kejutan yang luar biasa kepada akar umbi UMNO dan juga akar umbi rakyat Malaysia. Sebab saya tengok dalam media sosial rata-rata tidak bersetuju bersatu bersama dengan Muafakat Nasional. Sebab implikasi negatif yang dibawa oleh bersatu ni sangat banyaklah. Perebutan kerusi, ketamakan mereka untuk menjawat jawatan penting, dan mereka buat masuk pula pemimpin semburit ke dalam Muafakat Nasional. Tak lama lagi kita terpaksalah berjuang untuk pemimpin semburit untuk diangkat sebagai calon timbalan Perdana Menteri Malaysia. Masuk hari ni, kalau dulu kita duk lawan LGBT, kita duk lawan itu lawan ni, hari ni kita pun dah sokong seorang ahli politik yang juga semburit untuk diangkat sebagai pemimpin utama dalam negara kita. Orang nombor 2 dalam negara kita. Orang kata selepas Tan Sri Yassin, dialah bakal Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita nak kata macam mana? Kita dah kata dah semburit ni haram. Tapi nak buat macam mana? Mungkin dia orang ingat benda ni kecil, tapi kita umat Islam nampak benda ni besar. Ini bukan mudarat yang kecil. Ini juga bukan mudarat yang besar. Ini merupakan bala yang besar. Tapi lah kita nak memilih bala, kita nak buat macam mana? Cuma kita di akar umbi memang tidak reda lah. Kita tidak reda, kita tak rela, kita tak bersetuju. Cuma kita tak boleh nak berbuat apa-apa. Kita tak boleh nak berbuat apa-apa. Kita telah bersuara untuk menghalang perkara ini, tapi pemimpin kita tetap nak menerima bersatu dan juga nak menjulang semburit sebagai pemimpin utama di pilihan raya yang ke-15. Jadi kalau kita cakap apa-apa, mereka akan kata kita ni nak pecah belahkan penyatuan ummah. Kalau kita cakap apa-apa, mereka akan kata kita ni nak pecah belahkan penyatuan Islam. Sedangkan kita berpolitik atas perjuangan yang suci, iaitu agama yang pertama. Itu perjuangan yang suci. Yang kedua, atas perjuangan keadilan. Adilkah begini? Tidak adil. Sucikah begini? Tidak suci. Dia kata perjuangan demi agama, dia perjuangan yang suci. Lillahi ta'ala. Sebab tu kita menolak pemimpin semburit. Sebab nak sebut perjuangan yang suci bagaimana lagi? Kalau semburit pun kita nak julang sebagai ketua utama dalam negara kita. Ini bukan perjuangan suci lagi. Kalau kata ini perjuangan demi keadilan. Keadilan yang bagaimana? Parti yang kecil nak diangkat sebagai ketua negara. Bertentangan dengan demokrasi. Back to basic demokrasi. Betul. Parti yang mewakili masyarakat terbesar, iaitu orang Melayu dan bumi, sepatut dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Ini parti mati resul macam bersatu, pemimpin dia nak dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan juga orang nombor 2. Nampak tak? Semua dah lintang pukang. Dah lintang pukang dah. Dah kelang kabut dah. Pasal apa? Pasal apa? Pasal adanya segelintir pemimpin kita yang tunduk kepada kehendak kumpulan tersebut. Walaupun kumpulan tu umpama kereta api tinggal kepala, tak ada akar umbi, sampai terpaksa buat parti berbumi, ubah jadi multiracial. Nampak tuan-tuan? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyatlah tuan-tuan. Jadi kita kata perjuangan apa lagi ni? Kita nak kata perjuangan apa lagi? Tuan-tuan share tuan-tuan, share sikit, banyak like malam ni.
Tuan share sikit. Kan? Kalau kita kata ini perjuangan demi abata. Agama perjuangan yang suci. Semburit tu suci ke? Kan? Tak mau cerita hal lain lah. Hal lain tuan-tuan tahu sendiri lah. Malah nak sebut. Kan? Ini bukan perjuangan yang suci lagi. Yang kedua, berjuang demi keadilan. Kebenaran. Keadilan yang bagaimana? Keadilan yang bagaimana? Keadilan yang bagaimana? Kita berjuang demi keadilan. Mufakat nasional bangkit kerana dua perkara. Yang pertama, perjuangan yang suci. Yang kedua, berjuang demi keadilan. Betul? Hari ini adakah kita berjuang demi keadilan lagi? Atau kita berjuang semata-mata untuk kuasa, untuk mengangkat Presiden Parti Multiracial Bersatu dan Azmin Ali sebagai pemimpin utama dalam negara kita. Nampak? Maksudnya, tuan kena nilai macam ni, tuan-tuan. Yang di bawah menang kerana dia berjuang just for keadilan. Yang di atas akan boleh mempertahankan kuasanya jika dia berjuang untuk keadilan. Tapi bila dia berjuang selain dari keadilan, dia mula berjuang untuk kepentingan individu seperti Muhyiddin dan Azmin, maka apa akan jadi? Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Sebab yang akan menang kat dunia ni yang berjuang just for keadilan. Berjuang untuk keadilan. Kalau kita lari di asas keadilan dalam perjuangan kita, makna kita akan jatuh. Parti-parti ni bangkit kerana berjuang demi keadilan. Kerajaan boleh mempertahankan kedudukan dia kalau dia berjuang demi keadilan. Tapi bila dia lari konsep keadilan, dia mula berjuang untuk Muhyiddin, dia mula berjuang untuk Azmin Sembritan, dia mula mengamalkan amalan matlamat menghalalkan dosa, matlamat menghalalkan cara, maka apa akan jadi? Perpecahan. Perpecahan. Hari ini rakyat terpaksa telan mati mak, luah mati pak. Mak, pak. Benda yang haram pun kita kena terima. Kenapa? Alasan mereka demi penyatuan rakyat. Demi penyatuan Islam. Janji bukan DAP. Tidak. DAP kuat direct nego. Tengok-tengok. Banyak juga. Banyak juga. Yang paling banyak Kementerian Pengangkutan. 4.4 bilion. Nombor 2, Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, Kementerian KDN. KDN ni, tak silap saya, nama dia Yasin. Dia punya Menteri KDN. Tak apalah. Jadi hari ni kita minta dia orang keluarkan senarai syarikat-syarikat yang dapat. Projek apa yang mereka buat. Kita nak tengok lah. Betul tak? Cerita-cerita bagi habis lah. Betul tak? Sebab dia orang janji dulu tak ada projek direct nego. Tiba-tiba ada projek direct nego. Maksud mereka tipu 32 juta rakyat Malaysia. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Menteri Kewangan kerana berani mengeluarkan senarai kementerian-kementerian yang mendapat manfaat daripada rundingan terus direct nego dengan Menteri Kesayangan Tun Mahathir, mantan Menteri Kewangan, iaitu Lim Guan Eng. Okey tuan-tuan. Apa tuan? Depa duk tuan. Kita hari ni yang nak sangat semburit ni bukan umat Islam, bukannya rakyat Malaysia. Yang nak sangat semburit ni segelintir dari pemimpin kita saja. Bukan semua pemimpin nak semburit tu. Dah Tok Zahid semburit. Dah Anwar Musa nak semburit. Kita nak buat macam mana? Mereka menerajui parti ini. Betul? Jadi bila mereka menerajui parti ini, maka kuasa yang menentukan ada di tangan mereka. Bukan ada di tangan kita. Sebab yang memilih mereka jadi presiden, jadi SUBN bukanlah akar umbi parti. Tapi yang memilih adalah akar umbi Parti Bersatu. Sebab tu hari ini mereka mengikut kehendak akar umbi Parti Bersatu. Iaitu melalui Presiden Bersatu dan juga ahli baru iaitu Datuk Seri Azmin Ali. Yalah. Tuan tak tahukah yang pilih Presiden
Ahli bersatu. Yang lantik Anwar Musa sebagai SUBN tu ahli bersatu. Tak tahu. Kalau kita yang pilih, takkan dia nak bawa masuk bersatu. Takkan dia terima semburit, betul? Makna kita tak pilih dia pun. Tan Sri Mulia Yasin yang pilih dia. Jadi kita kena faham lah. Dan Tan Sri Anwar Musa tu, dia jadi menteri bukan atas kapasiti akar umbi UMNO ni, dah. Dia jadi menteri atas kapasiti Tan Sri Mulia Yasin yang pilih dia jadi menteri wilayah persekutuan. Jadi kita nak kata apa? Betul tak? UMNO ni sebenarnya hak Zahid dengan hak Anwar Musa. Jadi kita akar umbi ni kita kena sokong lah, sebab demi Melayu kita kena sokong lah. Buat macam mana? Kalau kita tak sokong nanti, boleh ke KDP kita pula susah. Jadi kita kena pak turut sajalah. Dan kita kena jadi pak turut lah. Dan undi kena undi lah. Dan jangan tak keluar mengundi, kita kena keluar mengundi. Betul tak? Dan sebab kalau kita tak keluar mengundi, selagi DAP berkuasa. Betul tak? Jadi hari ni, suka tak suka, kita kena jadi pejuang semburit. Jadi pejuang semburit lah. Nak buat bagaimana? Walaupun ini bukan pilihan kita, tapi ini pilihan ketua kita. Ketua kita nak kita berjuang untuk semburit. Ketua kita nak kita berjuang untuk bersatu. Dia bersatu ni tak perlulah bekerja keras. Dia boleh gunakan kekuatan yang ada kepada kita. Dia boleh gunakan sokongan rakyat kepada kita untuk menjadi Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Memang hebat pencaturan Presiden kita. Kita ucapkan tahniah kepada Presiden kita. Memang hebat. Memang hebat lah. Memang hebat. Main politik cukup A. Tak masuk PN, buat masuk PBBM. Tak masuk PN, tapi buat masuk PBBM. Sama je tuan-tuan. Cerita dia. Amboi. Ya. Ya, Zamri, hang kecoh lebih. Tak apalah kecoh lebih ke kecoh kurang ke. Saya rakyat biasa. Saya ada hak nak bersuara. Betul tak? Saya akar umbi UMNO, saya ada hak bersuara. Kakak saya tak boleh bersuara. Benda yang haram pun nak kena wala. Walak-walot. Walak-walot. Benda yang haram pun kena walak-walot juga. Dulu kita lawan PKR, lawan Pakatan. Amai juga pimpin kita kata Anwar itu Sadami, Anwar itu semburitan dan sebagainya. Tapi hari ini kita pun kena berjuang untuk semburitan. Jadi hari ini sebelah sana pun berjuang untuk semburitan, sebelah sini pun berjuang untuk semburitan. Jadi ketua kita. Jadi ketua kita. Sebab kita nak angkat Azmin Ali ni jadi ketua kita. Selepas pilihan raya ke-15. Sekarang ni dia orang nombor 2 dalam negara kita. Bawah Tan Sri Mulia Yasin. Ke status dia timbalan Perdana Menteri yang tak di-endorse. Tetapi selepas pilihan raya ke-15, tentulah dia di-endorse sebagai timbalan Perdana Menteri. Cerita dia. Betul tak? Jadi hari ni keperjuangan Pakatan Harapan, perjuangan kita sama saja. Pakatan Harapan berjuang untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Kita tolak Anwar Ibrahim sebab apa? Sebab dia semburitan. Hari ini di sini kita akan terima semburitan demi penyatuan rakyat. Jadi kita serba salah. Kita serba salah. Tak tahu nak buat lagu mana tuan-tuan. Tapi kita kena keluar mengundi lah. Nak buat bagaimana? Kakak kita tak keluar mengundi. Serba salah tak? Serba salah tuan-tuan. Memang serba salah tuan-tuan. Orang duk gelar kita pejuang semburitan. Sana pejuang semburitan 1.0. Sini pejuang semburitan 2.0. Aduh, penina tuan-tuan. PBBM pun dia adalah jelmaan PKR 2.0. Maksud PBBM tu parti PKR yang baru. Parti PKR yang baru. Betul. Ini fakta. PBBM bukan lagi parti peribumi. PBBM hari ini telah mengubah konsepnya dari parti peribumi kepada parti multiracial. Sama seperti PKR. Itu cerita dia. Maksudnya sebelum sama macam PKR. PKR tu parti multiracial. Sama macam bersatu hari ni. Jadi tak lama itu tuan tengoklah aksi baling kerusi. Jenis tu suka baling kerusi. Dia tak puas hati, dia baling kerusi tuan-tuan. Itu amalan tradisi parti PKR. Ni cerita tuan-tuan, ni cerita dia. Tolong dakwa Azmin dia mahkamah tak payah.
Di mahkamah kita akan jumpa undang-undang saja. Kita bukan jumpa kebenaran. Hari ini dia orang panggil kali CCTV. Walaupun laporan forensik ada, video ada, tuan-tuan pun dah tengok video tu. Dah tengok gambar-gambar tu. Dah tengok laporan forensik itu. Tapi undang-undang tidak akan berkesan kepada dia kerana dia kali CCTV. Jadi kita rakyat tahu dia memang semburit. Betul? Jadi kita nak buat macam mana? Kita tak boleh buat apa. Kita boleh buat apa? Kita cuma boleh bersuara saja. Tidak? Tidak? Dia kata, kita berjuang demi negara bangsa kita. Dia masuk bersatu, dia kata nak berjuang demi negara bangsa. Dia nak selamatkan orang Melayu lah. Dia nak selamatkan orang Melayu ke? Dia tu rakus nak berjawatan timbalan menteri dan bercita-cita nak menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin suatu hari nanti. Betul tak? Apa ni? Benda betul. Takkan hari ni kalau cakap benda betul pun salah. Betul? Takkan cakap benda betul bersalah tuan apa tuan dia? Ya, cakap benda betul lah. Benda ni kenapa nak minta jutaan umat Islam menghalalkan dosa, mengundi tanpa rela untuk mengangkat Azmin Ali sebagai ketua dalam negara kita. Sepatutnya kepimpinan Islam kena minta Azmin Ali berundur daripada politik negara Islam ini, sebab dia satu orang saja, dia satu undi saja. Kita ni ada berjuta-juta undi. Tapi hari ini kita umat Islam dan rakyat Malaysia diminta berkorban oleh pemimpin kita. Pemimpin kita nak kita berkorban. Dia kata kita kena berlapang dada, kena berjiwa besar. Kita yang berjuta-juta ini yang kena berjiwa besar. Kita yang berjuta-juta ini kena jaga hati kita sendiri. Tapi Azmin dia orang tak berani pun kata, Azmin, you kena berkorban. Bersatu, kita kena balik kepada konteks demokrasi yang sebenar. Betul? Tapi dia orang tak berani nak tegur Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia orang tak berani nak minta Azmin Ali berkorban. Betul, dia minta yang berjuta-juta ni berkorban. Nampak ada? Adilkah? Adakah itu keadilan? Adakah itu keadilan? Yang berjuta-juta umat Islam, berjuta-juta rakyat Malaysia kena berlapang dada, kena berkorban, menerima semburit dan bersatu. Sedangkan kita ada pilihan yang lebih baik. Kita boleh minta Azmin tu berkorban untuk jutaan umat Islam dan rakyat Malaysia. Sebab negara ini negara Islam. Negara ini negara yang menolak semburit. Negara ini negara yang mengharamkan semburit. Jadi takkan pemimpin kita tak boleh nak tegur dia, tak boleh nasihat dia. Ini saya tengok Anwar Musa duk puji je. Konon-konon Azmi Ali itulah yang menyelamatkan ekonomi negara. Tai, bohong semua tuan-tuan. Semua tu cakap politik, cakap bodek demi kepentingan diri dia, nak kekal sebagai menteri lepas pilihan raya ke-15. Ini pemimpin tak boleh pakai tuan-tuan. Tak ada kejujuran langsung tuan-tuan. Tak ada kejujuran langsung. Kita pula yang di bawah ni terpaksa pula suruh Azmin tu berkorban. Ini kita ni berjuta-juta umat Islam nak dikorbankan. Kita pula diserba salah. Kita serba salah lah. Kita bagaimanapun kena keluar mengundi juga. Kalau kita tak mengundi nanti DAP berkuasa pula. Mereka buat kita serba salah. Maksud mereka memperalatkan kita atas kepentingan kedudukan jawatan mereka. Betul. Maksud pemimpin kita pun sama. Segentin pemimpin kita tu macam Zahid Hamidi, Anwar Musa, sama lah. Sama. You tak berani minta Azmin berkorban. You minta jutaan umat Islam berkorban. Apa macam ni?
Apa macam ni? Benda yang haram pun suruh umat Islam sokong juga. Kan? Benda yang haram pun suruh umat Islam junjung juga, tanggung juga. Kan? Sebab Azmin nak jadi timbalan Perdana Menteri. Sebab Azmin tu berkuasa penuh dalam negara ini. Azmin boleh bagi jawatan dekat kamu. Azmin boleh bagi macam-macam keistimewaan kepada kamu. Kamu sanggup suruh kami yang berjuta-juta ni berkorban. Nampak tak? Siapa pentingkan diri? Kita di bawah pentingkan diri ke? Segelintir pemimpin kita ni yang pentingkan diri. Kan? Duk bohong saja kita. Nak bincang dulu. Tak jemput. Kan? Konon-kononnya bersatu yang merayu-rayu nak bersama dengan Mufakat Nasional. Apa-apanya mereka yang jemput. Kalau kita tak bersuara, siapa pun tak tahu. Kan? Lepas tu nak bincang semula. Suara konon-konon lah. Keluar muka mimpin tu. Mimpin ni sembang kari je. Cakap nak dengar suara Karumbi. Mana mereka dengar suara Karumbi? Ada mereka dengar? Bohong. Mereka keluar kenyataan itu. Kenyataan politik. Nak sejukkan akar rumbi. Nak sejukkan hati umat Islam. Kan? Tanpa mereka berbincang apa-apa. Mereka keluar kenyataan hari ini. Anwar Musa kata, bersatu bersama Mufakat Nasional. Nampak tak? Maksudnya tuan-tuan, mereka tetap nak buat benda ini. Kita bantah macam mana sekalipun, mereka tak peduli. Mereka tak pandang kita dah. Ini cerita dia. Itu saya kata. Yang angkat mereka jadi pemimpin, yang mengundi mereka, akar rumbi UMNO tu mengundi mereka. Betul. Tapi hari ini dia buat keputusan, macam Muhyiddin dengan Azmin yang angkat Zahid tu sebagai presiden. Yang angkat Anwar Musa sebagai SUBN. Ini cerita dia hari ini. Maksud dia orang kena bohong kita lepas ni. Cakap depan-depan, kita berjuang untuk Muhyiddin. Kita berjuang untuk Azmin. Kata lagu tu. Sebab apa? Sebab Muhyiddin boleh bagi kami jadi menteri. Azmin boleh recommend kami jadi menteri. Sebab Muhyiddin benar menteri, Azmin orang nombor 2. Cakap macam tu senang. Berapa nak berpura-pura depan kita rakyat? Berapa nak tipu kita? Berapa nak belit kita? Nak sokongan kita? Kita mesti bersatu demi Islam. Tapi suruh sokong benda yang diharamkan oleh Islam. Macam mana? Macam mana sekarang tuan-tuan? Mereka minta kita umat Islam bersatu demi Islam. Tapi hari ini mereka nak kita sokong perkara yang diharamkan dalam Islam. Mereka tak berani nak minta Azmin tu bersara dari politik. Mereka sanggup tunduk menjilat-jilat Azmin dan mengorbankan pengorbanan kita dan suruh kita ni langgar hukum hakam pula. Terima mudarat yang kecil, mengelak mudarat yang besar. Terima semburit, mengelakkan sodomi. Ni cerita tuan-tuan. Cakap benda cakap Mak Firdaus stop politik. Ini bukan soal politik. Kalau kita stop politik, apa akan jadi? Kalau kita berhenti bercakap, stop politik, apa akan jadi? Kita nak berpolitik dengan matlamat tidak menghalalkan cara. Adakah Islam membenarkan matlamat menghalalkan cara, menghalalkan dosa? Islam tak benarkan kita berjuang, berpolitik dengan bermatlamatkan matlamat menghalalkan cara. Ini dah betul-betul matlamat menghalalkan cara dah. Ini dah betul-betul matlamat menghalalkan dosa dah. Dia nak sekali bagaimana? Kalau kata demi penyatuan Islam, kenapa kami kena sokong benda yang haram hari ini? Tanya macam tu. Kenapa kamu tak berpakat minta suruh dia turun? Kenapa kami pula umat Islam yang telan mati mak, luah mati pak? Ini cerita dia. Ini cerita dia. Betul tak? Benda ni kita akan cakap. Sebab negara ni negara demokrasi. Kita ni orang Islam, kita akan cakap benda ini. Kalau mereka nak buat juga, mereka tanggung. Kita tetap keluar mengundi. Sebab kita nak mengelakkan yang sana berkuasa. Tapi di sana nanti mereka tanggung lah, bukan kita tanggung lagi. Kita dah larang benda ni. Kita dah lawan benda ni. Tapi kita ni rakyat biasa. Betul. Kita bukan pegang jawatan besar dalam parti. Kita bukan ada kekayaan seperti mereka.
Betul. Kita bukan ada jawatan besar seperti mereka. Kan? Tapi sekurang-kurangnya kita berani berkata-kata benar berbanding mereka. Hak nama pemimpin, hak berjawatan menteri, kan? Tapi tak berani menentang kemungkaran. Kan? Sanggup menghalalkan benda yang haram, menyebabkan umat Islam serba salah, menyebabkan umat Islam rasa malu dengan pemimpin Sri Zahid dan Anwar Musa. Yang lain saya tak mau sebutlah. Kan? Dia orang faham-faham sendirilah. Siapa makan cili, dia terasa pedas lah. Benda ni tuan-tuan. Tipu kita. Tipu kita. Dulu nak lawan dengan PKR, keluar dalil macam-macam. Anwar Ibrahim tak boleh jadi Menteri sebab Anwar Ibrahim Sadami. Hari ni kenapa Azmi Ali boleh? Kenapa Azmi Ali boleh? Kan? Kenapa double standard? Kan? Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Cerita dia. Tapi boleh sebab apa? Sebab kita dapat bahagian. Kita dapat bahagian kita, jadi kita boleh. Kan? Kalau tak dapat bahagian kita, jadi haram benda itu. Lagu tu kah? Politik hari ni. Kan? Ini macam mana ni? Ni jadi perjuangan apa hari ni? Kita berjuang untuk apa hari ni? Berjuang untuk mereka dapat jawatan. Berjuang untuk mereka naik di atas. Kan? Itu je lah. Tapi tak apa. Tak apalah. Tak apa. Nak buat macam mana? Kan? Dulu masa susah 22 bulan. Kan? Azmin di mana? Muhyiddin di mana? Bersama dengan DAP. Apa dia tak kata kepada kita? Kan? Apa dia kata kepada kita? Macam-macam dia kata kepada kita. Susah tak susah kita pertahankan negara kita. Depa nak Aisab, siapa lawan? Muhyiddin lawan, Azmin lawan, katak-katak ni lawan. Kita lah rakyat lawan. Masa mereka Rom statut, siapa lawan? Siapa lawan? Kita lah lawan. Betul? Kan? Penyatuan Ummah buat himpunan sana, himpunan siapa turun? Kita lah turun. Ada Muhyiddin turun, ada Azmin turun, ada orang-orang mereka turun. Seorang pun tak turun. Bila kita dah bersatu, kita kuat, kita pula kena julang mereka yang khianat pada perjuangan agama bangsa di tanah air. Depa pula jadi ketua kita hari ini. Depa pula jadi ketua kita. Kan? Hebat pemimpin kita ni segelintir dia hebat. Yang Zahid tu hebat. Hebatlah. Kan? Hebatlah. Jual kita dekat Muhyiddin dengan Azmin hebatlah. Hebatlah. Memang hebat. Dia jual perjuangan, pengorbanan kita kat Muhyiddin. Jual lah ni. Ini kira jual. Jual kepada Azmin Ali lah. Jual kepada Azmin Ali. Saya sabar je. Saya cakap benda betul. Saya bukan duk emosi pun. Cakap benda yang berfakta. Kita kena jual lah. Itu cerita dah. Kita kena jual. Kita kena jual lah. Tapi kita dah buat macam mana? Walaupun orang jual kita tak apa. Dia tahu dah. Dia jual kita pun, kita tetap akan undi juga Mufakat Nasional. Sebab kita ni tuan-tuan, sebenarnya rakyat ni yang banyak berkorban. Orang Melayu ni banyak berkorban sebenarnya. Kita ni makan hati lama dah dengan mereka tuan-tuan. Kita makan hati banyak tuan-tuan. Kita ni minta berkorban. Tak apa, kita boleh berkorban, tak apa. Tapi sekurang-kurang tuan-tuan nampak, inilah perangai segelintir pemimpin kita yang cakapnya tak serupa bikin, yang kerjanya menipu kita, yang duk fikir jawatan dia, kedudukan dia. Inilah segelintir pemimpin ni. Ingat tuan-tuan, ingat. Itu ya. Sokong, kita tetap sokong. Kita sokong Mufakat Nasional. Tapi kita mahu tahu ini perangai mereka sebenarnya. Ini perangai mereka sebenarnya. Masa kita jadi pembangkang dulu, cakap berdesuk-desuk. Lawan bukan main. Mereka lupa kot Muhyiddin kata apa pada kita. Parti tunggang langgang. Tunggu masa nak masuk longkang. Kita ingat kot. Apa Muhyiddin tak kata kepada kita? Apa Azmin tak kata kepada Melayu? Apa mereka tak buat kepada kita? Macam-macam mereka buat kepada kita. Siapa keluar pertahankan? Kita ni orang Melayu ni keluar bertahan. Dah berkuasa sikit, dia jual kita kepada Muhyiddin. Dia jual kita kepada Azmin. Patutkah Zahid buat lagu tu? Patutkah Anwar Musa buat macam tu? Jual akar umbi UMNO. Jual akar umbi rakyat kepada Muhyiddin dan Azmin. Patutkah? Tak apa, jual lah, tak apa. Dia tahu
Kalau dia jual kita pun, kita tetap undi dia juga. Sebab kita tak ada pilihan. Dia pun buat kita tidak ada pilihan. Kalau kita tak sokong dia, makna dia pergi berkuasa. Jadi orang tahu dah, formula mereka jangan bagi kita pilihan. Kita kena ikut mereka, bukan mereka ikut kita. Betul? Nak buat macam mana? Telajak perahu boleh diundur. Kan? Telajak buat masuk, buruk padahnya, tuan-tuan. Nanti tengoklah, tuan-tuan. Nanti tengoklah apa nak jadi, tuan-tuan, lepas ni. Tengoklah. Kan? Penindihan kerusi. Dulu masa kerajaan Pihir runtuh, bukan main lagi Anwar Musa tu keluar kenyataan. Kita tubuhkan kerajaan sementara sampai pilihan raya ke-15. Kencing! Zahid ni kencing! Dia punya nak meyakinkan orang Islam. Nak meyakinkan penyokong-penyokong Muafakat Nasional. Kononnya kerajaan ini, kerajaan sementara. Kencing! Tak jujur langsung. Kan? Lepas tu duk putang belit. Dan kita takkan kerjasama dengan bersatu. Kencing! Semua kencing. Berbelit-belit tu Zahid ni bercakap. Berbelit-belit Anwar Musa ni bercakap. Dia cakap bagi terang, bagi dia dengar. Tidak, berbelit-belit. Tipu. Nak panggil Tuan Murtaza, nak panggil polis tangkap saya buat apa? Saya cerita benda betul, kita kena jual. Kita kena jual. Kena jual. Tuan-tuan dah kena jual. Dah kena jual kat Azmin. Kan? Tu sebab tu lah depa hari ni orang tak tengok. Nak tengok buat apa? Kan? Cakap depan rakyat perjuangan yang suci. Demi keadilan, demi abata. Tapi jual kita kepada Muhyiddin. Jual kita kepada Azmin. Cakap benda betul. Kita cakap benda yang betul. Depan rakyat, depan kita kaum bini, kita kena ikhlas. Masuk politik ini, jangan semata-mata kerana jawatan. Jangan semata-mata nak jadi YB. Jangan duk fikir nak jadi menteri. Anwar Musa kata kepada kita. Masa kita jadi pembangkang 22 bulan. Hari ni tuan tengok? Tuan tengok? Siapa yang duk gila jadi menteri sangat? Kan? Dia lah. Itu dia kata sembang kencing. Kencing. Ini betul kencing, tuan-tuan. Jual perjuangan Melayu kepada Azmin dan Muhyiddin ni. Ni orang betul tak baik. Tapi tak apa. Sokong je lah. Nak buat macam mana sokong lah. Kan? Sokong lah. Sokong lah. Buat macam mana. Kan? Kena ikut cakap ketua. Memang kena ikut kata ketua lah. Ni kita ikut lah. Kita beritahu, cuma kita kena jual. Kita beritahu, kita kena jual. Itu saja. Tapi kita tetap sokong. Kan? Kita kena wala-walot. Wala and walot. Lawan musuh je. Cari salah musuh saja. Pimpin kita buat salah, kena pejam mata. Kena diam. Kan? Tak kuarantin ke, apa ke, kena diam. Sebab apa? Sebab amalan politik walak and walot. Kan? Walak and walot. Kena cari salah musuh saja. Kalau pemimpin kita buat salah, depan mata pun, langgang mata pun tak apa. Sebab apa? Kalau kita tegur, kita tak walak-walot kepada pucuk pimpinan. Macam tu. Maksudnya, kalau pemimpin kita buat salah, kan? Kita akan kata betul, pemimpin kami tak salah. Pemimpin kami bagus. Jangan duk fitnah pemimpin kami. Walaupun satu dunia tahu dia buat salah. Satu dunia tahu dia langgar kata. Ini cerita yang berlaku hari ini. Okey, tuan ada soalan, tuan-tuan? Depa jual kita. Depa jual kita kepada Azmin Ali. Jual kita kepada Bersatu. Terang-terangan jual kita. Minta maaf lah. Kan? Parti yang menumpang kasih sayang kita. Parti Bersatu tu tumpang tuh Muafakat Nasional. Kan? Sepatutnya dia kena ikut kita. Bukan kita kena ikut dia sampai jual kita kepada dia. Jual kita kepada dia lah. Tak tahulah.
Jual dengan berapa nilai, tak tahulah. Tak mau cakap lah, saya tak tahu berapa nilai. Tapi konsep dia, jual akar umbi kepada bersatu. Sebab tu PPBM tak kisah pun akar umbi dia keluar di sana, keluar di sini. Dia tak kisah pun sebab apa? Sebab Zahid ada, Zahid boleh jual kita kepada Muhyiddin. Betul tak? Jadi lebih baik bersatu tanpa akar umbi. Lebih senang nak diuruskan. Tak payah nak kelang kabut. Betul? Jawatan pun beda-beda aja. Aku presiden, hang timbalan presiden, hang naib presiden. Ada beda-beda, tak perlu nak lawan pun. Kalau ada pencabar yang kuat, dia pecat saja. Keluar daripada parti. Betul tak? Betul tak? Okey tuan, ada apa soalan tuan-tuan? Jabaruddin, undi kena undi. Sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kita kena berkorban juga. Itu saya kata, kita ni orang Melayu, rakyat Malaysia dah lama dah berkorban. Berkorban untuk perjuangan. Dan kali ini pun kita terpaksa berkorban lagi. Walaupun kita dijual pemimpin kita kepada Muhyiddin dan Azmin. Kita dah kena jual. Orang jual kita. Kan? Orang jual kita ni tuan-tuan. Jual kita. Tapi tak apa. Kita berkorban juga lah, nak buat macam mana. Kalau kita tak mengundi, DAP berkuasa. Maksud kita ni, orang buat kita ni telan mati mak, luah mati pak. Orang buat kita macam tu. Kan? Pemimpin kita ni, macam Zahid dengan Anwar Musa ni, dia buat kita tak ada pilihan. You suka, you tak suka, you kena sokong juga. Tentulah kita kena sokong. Betul tak? Yang untung siapa? Yang untung dia lah. Kan? Untung dia lah. Dia hari tunjuk dia tu macam bersih sangat. Bersih sangat ke dia tu? Bersih sangat ke dia tu? Bukan orang tak kenal dia siapa. Bukan orang tak tahu sejarah dia pun. Betul tak? Dia buat dia bersih sangat. Nak jual kita ni. Dah jual lah. Bukan nak jual, dah jual lah. Kepada Muhyiddin. Jual dah kita kepada Muhyiddin. Jual kepada Azmin. Kan? Jual dah kepada Azmin. Kan? Duk ingat. Ingat pun ingat lah tuan-tuan. Kan? Lebih baik kita bersuara daripada kita mendiamkan diri. Kalau kita mendiamkan diri, ia tidak mengubah apa-apa pun. Kalau kita bersuara, sekurang-kurangnya kita berani berkata-kata perkara yang benar. Menyuarakan suara-suara akar umbi yang benar tu. Menyuarakan suara-suara akar umbi orang Melayu, akar umbi rakyat yang tidak bersetuju dengan perbuatan segelintir pemimpin kita yang menjual kita kepada Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin. Cakap bagi terang tu. Kita tak cakap keh-keh pun. Cakap bagi terang. Luka dah hati kita di bawah ini. Kan? Luka di tangan tuan-tuan, luka di kulit. Kan? Kalau sembuh pun berparut tuan-tuan. Ini luka di hati tuan-tuan. Luka di hati. Nampak tak ni depa ni? Sanggup depa jual kita kepada Muhyiddin dan Azmin. Dahsyat betul. Kan? Macam ni tuan-tuan, kita beritahu kat Tan Sri Mulyassin dengan Azmin, tak payah buat pilihan raya lah. Tak payah buat pilihan raya. Hampa bedak kerusi tu ikut suka hampa je lah. Kan? Tak payah buat pilihan raya, tak payah buat pilihan raya. Buat pilihan raya buat apa? Baik jangan buat pilihan raya. Buat apa nak bagi umat Islam berdosa, pi undi benda yang haram? Kan? Kenapa nak paksa umat Islam? Kan? Undi tanpa rela. Tentulah kita akan keluar mengundi nak mengelak DAP. Dikecadangkan kepada kerajaan Malaysia, tak payah buat pilihan raya lagi lah. Tak payah buat dah. Buat apa? Lu tipu rakyat. Buat apa buat? Kan? Buang duit je buat pilihan raya. Betul? Buat pilihan raya buat apa? Baik, Tan Sri Mulyassin bedak-bedak lah. Hang Azmin timbalan menteri. Kan? Hang Anwar Musa menteri wilayah. Kan? Hang sini. Atok aja. Kan? Tuan pilihan raya ke-15 nanti, tuan nampak muka-muka yang sama saja. Muka-muka yang sama saja. Tak ada perubahan pun. Muka-muka yang sama saja. Muka-muka yang sama saja. Tidak. Yang lompat-lompat parti tentu nak kekalkan kedudukan mereka sebagai MP.
Betul? Hak ada dalam UMNO ni, hak lama-lama pun nak kekalkan juga. Dapat muka yang sama sajalah. Jadi kita ni kena jual demi kedudukan mereka saja. Betul? Memang mereka akan menang. Betul? Ni cerita dia, saya cakap straight to the point ya tuan. And straight to the point. And Rahim, saya tak gila. Siapa yang gila hari ni? Saya gila ke? Depa yang gila? Adakah saya jual tuan-tuan kepada Muhyiddin dan Azmin? Adakah saya hasut tuan-tuan sokong Pakatan Harapan? Tak, betul. Siapa yang jual kita kepada Muhyiddin dan Azmin? Segelintir pemimpin kita lah. Kan? Saya ni tak mau bagi tuan dan puan kena jual. Saya pun tak hasut tuan dan puan sokong Pakatan Harapan. Maksud saya ni duk perjuangkan maruah tuan dan puan, maruah kita bersama. Kan? Tapi dia jual kita kepada Muhyiddin, jual kepada Azmin. Ini contoh mana betul. Jadi hari ini saya yang duk mempertahankan agar kita tak dijual kepada Muhyiddin dan Azmin, dianggap gila. Saya yang tak pernah minta tuan dan puan sokong Pakatan Harapan, dikatakan menghasut. Yang duk minta tuan dan puan sokong pakatan siapa dulu? Bukan Azmin ke? Bukan Muhyiddin ke? Saya tanya hari ini. Bukan Armada Bersatu ke? Puak-puak tu yang duk hasut rakyat sokong Pakatan Harapan dulu. Saya tak pernah minta rakyat sokong Pakatan Harapan. Dan saya tak bagi perjuangan rakyat dijual kepada Muhyiddin dan Azmin. Tapi saya pula orang anggap gila. Siapa gila? Mereka tu yang gila. Lupa diri dah. Kan? Dulu tak ada status menteri. Sekarang status menteri. Sebab Muhyiddin Azmin bagi menteri, dia ikut kata Muhyiddin dan Azmin. Ni cerita dia benda betul. Jual kita menjual lah, tak apa. Kan? Ni cara betul lah. Betul? Cakap benda betul. Saya tak hasut apa-apa pun. Kalau menghasut tu lain. Kalau hasut ni saya minta tuan-tuan jangan keluar mengundi. Yang pertama. Yang kedua, saya hasut tuan-tuan sokong Pakatan Harapan. Itu menghasut. Saya sekarang minta tuan-tuan tetap keluar mengundi. Saya minta tuan-tuan jangan sokong Pakatan Harapan. Sebab saya minta tuan dan puan keluar mengundi. Kan? Saya cuma lawan hari ini sebab perbuatan segelintir pemimpin kita yang menjual kita kepada Muhyiddin dan Azmin, kononnya atas nama Penyatuan Melayu Islam. Bohong. Semata-mata demi kepentingan mereka sahaja, tuan-tuan. Sebab tu bila yang berjawatan menteri dengan pemimpin yang tidak berjawatan menteri, berbeza pandangan mereka. Tuan tengok pandangan Tok Mat dengan pandangan Anwar Musa. Berbeza. Betul. Kenapa berbeza? Tuan fikir sendiri. Kan? Jadi yang duk kata saya duk hasut tu, kan, tepuk dada, tanya selera. Kan? Kena jual pun tak apalah, kena jual. Cuma saya nak sedar ke tuan-tuan, inilah segelintir perangai pemimpin kita yang tidak bertanggungjawab, kan? Yang sanggup menjual perjuangan kita kepada Muhyiddin dan Azmin, yang sanggup minta kita menghalalkan benda yang haram dalam agama kita, iaitu menyokong kepada Azmin Ali Semburit. Ini tak beritahu tu je. Kan? Sokong, kita tetap sokong, tuan-tuan. Kan? Mengundi masa muka pun kita pangkah juga mau pakat nasional. Sebab kita tak mau negara kita dikuasai oleh Pakatan DAP. Ini saja yang kita boleh. Dan cuma kita rasa kecewa sangat-sangatlah. Sebab perjuangan yang suci itu terpaksa dibuang. Perjuangan atas nama keadilan terpaksa dibuang. Dan hari ini kita berjuang semata-mata untuk Muhyiddin Azmin Ali. Dan kita berlapang dada, berkorban, menerima tanpa rela, hanya nak mengelakkan DAP kembali berkuasa. Maksud, kita sangat sedih dengan apa yang sedang berlaku dalam negara ini. Mungkin mereka boleh bersorak-sorak, berkempen, bergendang-gendang,
manggil artis menyanyi-nyanyi atas pentas. Tapi kita dah tak mau dengar semua tu. Kita dah rasa terlampau sedih. Perjuangan yang suci itu dibuang. Perjuangan just for keadilan dibuang. Berjuang semata-mata kerana kuasa. Sampai benda yang haram pun mereka halalkan. Menutup kemungkaran. Mempertahankan benda yang salah hari ini dalam Dewan Rakyat. Benda salah bila pemimpin kita langgar Akta 342. Iaitu pencegahan penyakit berjangkit 1988. Tengok mereka pertahankan benda yang salah. Kita rakyat rasa sedih. Kalau dah salah tu, kenalah mengaku salah. Betul. Kenalah bertanggungjawab. Kalau kita berani buat, kita tak berani tanggung, itu bukan pemimpin namanya. Memang kecewa tuan. Saya pun sangat kecewa tuan. Saya pun sangat kecewa. Saya pun tahu ramai umat Islam dan rakyat Malaysia sangat kecewa. Tengok dekat Meza Gazette, Sinar dan portal-portal yang lain. Bila Anwar Musa mengeluarkan kenyataan rasmi, menerima bersatu, komen-komen semua negatif. Dan yang komen tu bukannya RBA, majoritinya akar umbi UMNO, akar umbi Muafakat Nasional dan rakyat Malaysia. Semua orang kecewa, sangat sedih dengan perbuatan yang dibuat oleh segelintir pemimpin kita ini. Yang menjual kita. Dahsyat semua dia orang tuan-tuan. Kuat Li tak kecewa pun, tuan tak kecewa lah. Tuan lain, kita rakyat biasa ni lain. Tuan mungkin lain. Kita rakyat biasa ni berjuang bukan untuk dibalas. Kita berjuang ni untuk perjuangan yang suci. Bukan menghalalkan benda yang haram ni. Tak apa, yang tak kecewa tu tak apalah. Tapi ramai yang kecewa, orang Felda, orang kampung. Anak-anak muda pun ramai kecewa. Orang kampung ramai kecewa. Jangan fikir rakyat ni tak boleh fikir. Jangan fikir rakyat ni lemah. Rakyat boleh fikir, rakyat nampak terang-terang benda ni. Orang pakat kecewa ni, orang kampung kecewa. Anak-anak muda pun kecewa. Anak-anak muda kecewa. Hari tengok live-live dia orang. Mana ada rakyat nak masuk tengok dah serupa dulu. Dulu masa kita jadi pembangkang, 22 bulan, tengok live-live dekat UMNO online. Orang tengok 10,000, 15,000 dulu. Kenapa tu begitu ramai rakyat kita yang tengok live-live tu? Sebab perjuangan mereka dulu perjuangan yang suci dan telus demi keadilan untuk negara ini. Tapi kenapa hari live-live mereka nak dapat 2,000 pun susah? Nak dapat 500 yang payah kadang-kadang. Sebab rakyat nampak mereka dah lari daripada asas perjuangan yang dibawa mereka awal-awal dulu. Semua kerana Muhyiddin dengan Azmin dah. Bila rakyat kata tolaklah Muhyiddin, tolaklah Azmin, betulkan sah balik. Betulkan sah balik. Berjuang di jalan yang lurus. Dia kata nak fikir dulu. Lepas tu keluar kenyataan, kita terima juga Azmin dan Muhyiddin. Jadi dia orang tak mau dengar kata kita, tak mau dengar nasihat kita, kumpulan rakyat ni. Okey tuan-tuan. Saya memang rasa kecewa. Tapi saya tetap meneruskan perjuangan. Saya tetap melawan ketidakadilan. Sebab perjuangan kita di sini just for keadilan, bukan PKR, keadilan. Keadilan. Kita akan terus berjuang macam biasa saja. Hamzah kamu kecewa buka parti lain, nak buka parti lain buat apa?
Kan kita sayang kepada UMNO. UMNO ni kan bukan hak milik Zahid ataupun Anwar Musa atau mana-mana pemimpin. UMNO ni kan sebuah parti keramat, kan amanah warisan daripada keturunan kita, nenek moyang kita. Kan yang patut kita jaga, yang patut kita pertahan, yang patut kita hargai dia. Bukan menjadikan dia sebagai platform sekadar untuk kita berjawatan. Bukan menjadikan dia platform untuk kita berkuasa. Betul tak? Sebab tu sebut parti keramat. Bila kata parti keramat, dia ada roh perjuangan dia. Maksud roh perjuangan yang suci demi keadilan. Itu roh perjuangan dia. Tapi kalau nak jual kita kepada Muhyiddin dan Azmin, kepada parti bersatu, tak tahulah. Dan sepatutnya tak boleh berjadi begitu. Sepatut takkan jadi begitu. Tapi tak tahulah. Kan apa jenis gula-gula yang mereka makan pun saya pun tak tahulah. Sampai sopa dah kena penyakit kencing manis. Kan sampai tak kisahlah. Kan akar rumbi ni nak belah tak belah hampa punya pasal lah. Dia orang take for granted lah. Macam tu lah. Kan hampa setuju ke, hampa tak setuju ke, hampa punya pasal lah. Kan yang penting kan kami yang menentukan semua perkara. Kan itu saja. Okey tuan, ada persoalan tuan sebelum kita berhenti? Deadman, jika MN terima PBM kami kecewa. Dah terima dah tuan Deadman, terima dah. Anwar Musa dah keluar kenyataan rasmi dah. Dah terima dah. Hari itu depa buat wayang saja. Kata nak dengar suara akar umbi UMNO. Depa kencin je. Depa kencin kita je. Kencin kita lah. Kencin kita. Depa kencin kita. Depa jual kita kat Muhyiddin dengan Azmin. Hebat betul depa politik no. Oh dahsyat. Terang-terangan jual kita. Jual kita lah. Jual kepada Azmin, jual kepada Muhyiddin. Tapi tak apalah. Yang penting tuan dan puan tahu perangai mereka macam mana. Itu yang penting. Sokong, kita tak sokong. Sebab kita tidak ada pilihan. Kita tak boleh sokong pakatan. Pakatan ada DAP, ada Anwar Ibrahim, Semburit juga. Hari ni kita ada Semburit juga. Tapi kita sokong ni pasal apa? Pasal lillahi ta'ala kerana negara kita aja. Kerana negara kita. Kerana negara kita saja. Bukan kerana Zahid, bukan kerana Muhyiddin, bukan kerana Azmin, bukan kerana Anwar Musa. Depa tak apa, depa nak sangat apa tu sanjungan dunia. Depa nak sangat jawatan dunia sampai mereka sanggup menghalalkan benda yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Depa duduklah. Cuma kita beritahu jelah kita undi kerana nak jaga kedaulatan negara kita aja. Kita tak mau Semburit ni. Tapi kita tak ada daya upaya. Sebab kita rakyat biasa. Kita tak ada apa-apa. Kecuali bersuara untuk berlawan dengan mereka. Itu saja yang kita ada. Okey tuan-tuan. Sebelum saya berhenti ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk di kelemahan diri saya sendiri. Zamri Hashim, pada muka saya buat apa? Pada muka kita lah semua. Pada muka kita semua lah kita kena jual. Teng, lelong. Dia berjual kita. Tapi tak apalah, jual lah. Kan, tak apalah, jual lah. Tak apa. Okey tuan-tuan. Cuma kita minta ke depan hari Tok Zahid apa, jangan duk cakap sedap sangat lah. Dan cakap kita berjuang untuk bersatu. Berjuang untuk, kita kena sokong Azmin. Cakap macam tu. Tak payah cakap lah perjuangan demi agama, bangsa, tanah air, jangan cakap lagi lah. Bohong buat apa? Nak tahu dia jujur tak jujur. Kau cakap tak konsisten tu, mana apa? Mana tak jujur lah. Orang jujur ni, orang panggil orang lurus. Kalau janji RM1, dia bagi RM1 kepada kita. Kalau dia janji
Apa-apa pun dia mai. Kau tak boleh tunai pun dia bagi tahu, aku tak boleh tunai lagi, minggu depan pun dia dah. Itu orang jujur. Kalau jenis tu sekejap pagi ni cakap lain, tengah hari cakap lain, malam cakap lain, besok cakap lain, itu tak jujur lah tuan-tuan. Dia nak tahu orang tu jujur tak jujur, tunggu dia bercakap. Tunggu dia bercakap. Tunggu dia bercakap je. Dia tahu dah dia tu jujur tak jujur. Sebab yang bercakap tu keluar dari hati tuan-tuan. Dari benda yang kita makan. Kalau benda yang kita makan tu elok, hati jadi elok, kita bercakap benda elok tuan-tuan. Kalau kita makan benda tak elok, hati tak elok, kita bercakap benda tak elok tuan-tuan. Kita fikir dunia aja. Okey tuan-tuan. Yang terakhir, isteri sepesan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.